Oke, kita seperti biasa, kita mulakan zikir munajat dan seterusnya. Tak, asal segini. Betul. Sifat Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله. 7 kali ya. لا إله إلا الله محمد نبي الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Asmaul Husna 5 3 يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala. Ya Nur ya Hadi ya Haq Ya Nur ya Hadi ya Haq ya Hadi ya. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama. Ya Hafiz,
Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara, lagi Maha Pelindung. Peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid, Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid, Ya Hakimu Ya Rashid. Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha bijaksana, yang Maha mulia, yang Maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha hidup, yang Maha menghidupkan, yang Maha berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa munajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu, sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan.
maka ampunilah kami. Sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Mu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan makrifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini, Ya Allah. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت، خصوصا إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة
وفي فلسطين جميعا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin mukminat muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami di atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, ya Allah, khususnya bantulah saudara-saudara kami para mujahidin dan mereka-mereka yang ditindas, dizalimi di Gaza dan di Palestin keseluruhannya. Ya Allah, peliharalah Masjidil Aqsa daripada Yahudi laknatullah yang mempunyai hasad dengki yang melampau. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Ya Allah, bersihkanlah Masjidil Aqsa daripada Yahudi yang merampas, merompak, menyambut hak-hak rakyat Palestin dengan kekerasan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Turunkanlah kesusahan dan azab ke atas mereka dengan kekuasaan, kerana mereka tidak berdaya melemahkan kekuasaanmu, wahai yang maha kuat dan maha kukuh. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Ihzimhum, ihzimhum. اهزمهم وانصرنا عليهم اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا متين. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, Ya Allah. Kalahkan mereka, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta sepertanyaan. Angkat tinggi yang bagi oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
bonda yang dikasihi, disayangi, juga semua kawan-kawan daripada Surau Al-Um sebagai rakan kepada Darul Insyirah dan semualah yang berusaha pada hari ini, pada adik-adik yang membantu supaya majlis ini berjalan dengan lancar, ya. Pertama-tama saya nak mohon maaflah kepada bonda-bonda dan kawan-kawan semua. Saya lewat sikit kan datang tadi. Jam lah juga jalan tu. Alasan. Dan pertama, kedua saya nak mohon maaf lah. Sebab saya sedar bahawa saya ni bukan siapa-siapa lah dalam nak menyampaikan perkara yang sangat penting ini. Tapi hati ni rasa bertanggungjawab. Biarlah, maknanya kita rasa susah payah sikit di dalam kita nak menjelaskan apa-apa yang dah ada dalam isi buku ini. Dan saya haraplah kawan-kawan pun dapat memberi pandangan, beri kerjasama, dapat memberi kita kata untuk meneruskan tujuan kita yang baik ini. Tak tahulah, maknanya lebih pada separuh dah kita ni. Kita tak tahulah sama ada difahami ke atau tidak ke, ataupun ada sikit sebanyaknya memberi kesan kepada diri kita ke. Tapi itulah yang sangat kita harapkan. Dan saya pun bimbang kalau saya tak dapat memberi kepuasan ataupun dalam menjelaskan isi buku ini, kerana itu sajalah yang dapat saya berikan, sekadarnya yang saya dapat, yang saya faham, dan mungkin kadang-kadang dibantu juga oleh kawan-kawan. Jadi saya sangat bersyukur dan berharaplah maksudnya perkara yang begini hendaklah diteruskan, ya, sama-sama kita. Okey. Kita masih lagi dalam tajuk kikir, kedekut, kikir, kedekut, bakhil, semua adalah tu. Dan kita sekarang di dalam surat berapa? 134. 134. Kedudukan bakhil dalam Islam. Kedudukan bakhil di dalam Islam. Allah menjelaskan dalam kitabnya. Kitab selalu disebut ni ialah Al-Quran lah. Allah menjelaskan dalam kitabnya bahawa barang siapa jiwanya bersih dari kekikiran, barang siapa yang jiwanya bersih daripada kedekut, dalam Al-Quran disebut sebagai asyihha, syahih. Ini orang yang kedekut, bakhil. Barang siapa jiwanya bersih dari kekikiran, ia termasuk orang-orang yang beruntung. Firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Ayat dia sebenarnya dia mula pada tengah dalam buku ni. Sebenarnya ayatnya dia mula daripada fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum.
Sini baru mula dia. Mengikut dalam buku ni. Barang siapa yang pelihara kekikiran dirinya. Wa man yuqa. Saya start pada situ. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi inilah di dalam Al-Quran yang kita dapati ayat yang ada kaitan dengan perkataan kikir ataupun bakhil itu wa may yuqa syuhha itu. Barang siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, wa may yuqa syuhha nafsihi, maka faulaika humul muflihun. Ayat 16 surah At-Taghabun. Di sini ramai ulama yang memberi pandangan tentang makna yuqa syuhha nafsi. Mana sesiapa yang menjaga, dipelihara daripada kekikiran dirinya, daripada bakhilnya dirinya itu, maka dikatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Muflihun orang yang beruntung, orang yang berjaya. Diriwayatkan dari Abu Hayyaj Al-Asadi yang bercerita. Dia cerita, dia nak menjelaskan perkataan yuqa syuhha nafsi itu. Dia ada cerita dia. Aku tengah bertawaf sekitar Kaabah. Saat itu aku mendengar seorang lelaki berdoa. Tawaf di sekitar Kaabah, pada masa itu dia dengar ada seorang lelaki berdoa. Apa doa dia? Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku. Nah, dia ambil daripada ayat ni lah. Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku. Tidak lebih dari itu. Dia baca setakat tu lah doa dia. Doa yang apa ni, yang duduk dekat Kaabah tadi tu, itu je doa dia. Tidak lebih dari itu. Lantas aku tanyakan itu kepadanya. Makna dia tanyalah, apa yang kamu maksudkan? Ya Allah, peliharalah aku dari kekikiran diriku. Apa maksudnya? Ia menjawab, sesungguhnya apabila aku dipelihara dari kekikiran diriku, aku tidak akan mencuri, aku tidak akan berzina, dan aku tidak akan melakukan kejahatan apapun. Ternyata, siapa sebenarnya lelaki ini? Ternyata laki-laki itu adalah Abdul Rahman bin Auf, seorang jutawan lah pada ketika itu ya. Ini Abdul Rahman yang memberi pengertian itu. Karena menjaga, memelihara dari kekikiran dirinya. Ini kita akan lihatlah nanti. Maksudnya, kikir ni bukan kikir segi harta saja. Bukan kikir dari segi harta saja. Kikir dari kebaikan yang lain yang kita tak buat sebab kita kikir. Sebab kita kedekut. Ini satu tafsiran daripada Abdul Rahman bin Auf. Dari Ibnu Wahab yang bercerita, Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah ini. Firman Allah yang dalam surah Taghabun ni, itu ayat wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah ini, dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, wa may yuqa syuhha nafsihi wa may yuqa syuhha nafsihi. Berapa kali saya sebut dah? 4 kali ke 5 kali. Patutnya boleh bawa balik nanti. Wa may yuqa syuhha nafsi. Ingatkan diri kita. Ini barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, ia berarti barang siapa memelihara kekikiran dirinya hingga ia tidak mengambil sesuatu yang haram. Itu. Mana dia tak ambil sesuatu yang haram sedikit pun. Tidak mendekatinya, dekat pun tidak. Tidak mendekatinya, tidak mendekati sesuatu yang haram, dan tidak menahan sesuatu yang halal kerana kekikirannya,
tidak menahan sesuatu yang halal sebab kekikirannya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang ini termasuklah di dalam firman Allah tadi, faulaika humul muflihun. Mereka ini termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Ini hadis riwayat Ibnu Jarir. Lagi dari Ibnu Abbas, terkenal ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah selalu kita sebut dia. Siapa dia ni? Siapa dia ni bunda? Ibnu Abbas ni? Dia nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak si Abbas. Nama dia Abdullah. Sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah lah. Anak kepada Abbas, bapa saudara Rasulullah, yang selalu berada di keliling kelalang rumah Rasulullah. Yang dia ni selalu, kalau Al-Quran dia turun, dialah yang mula dengar apa maksud ayat-ayat yang diturunkan itu. Sebab tu dia selalu berada di dalam di dalam tafsir-tafsir. Bila disebut Ibnu Abbas, kita baca radhiyallahu anhuma kan. Radhiyallahu anhuma, sebab ayah dia pun sahabat dan dia sendiri juga. Jadi firman Allah mengikut itu juga, wa may yuqashuha nafsihi, dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. Maksud apa? Kekikiran dirinya adalah hawa nafsu yang diturutinya sehingga ia menolak keimanan. Ini lagi berat, ya. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, bermaksud kekikiran dirinya adalah hawa nafsu yang diturutnya sehingga dia menolak keimanan. Berat lagi beratlah. Itu tafsiran yang ketiga. Yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pun nama dia Abdullah juga. Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia berkata, siapa kenal Abdullah bin Mas'ud? Siapa dia? Sahabat lah kan? Dan dia ni sahabat yang apa? Yang terkenal dia punya kaki kecil. Kecil dia punya. Dia selalu kawan-kawan lawak-lawak lah dengan dia kan. Tapi dia adalah sahabat besar. Mas'ud. Berkata, maksud firman Allah, dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya. Masih kepada perkataan wa may yuqashuha nafsi, wa may yuqashuha nafsi, masih lagi. Untuk yang keempatnya, tafsiran yang keempat itu adalah bergantung pada harta orang lain. Bergantung kepada harta orang lain lalu dia memakannya. Ini pun lagi dahsyat. Ibnu Jarir meriwayatkan maksud firman-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Itu mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang terpelihara daripada kekikiran. Yang akhir ayat itu berbunyi ulaika humul muflihun, adalah orang yang terpelihara daripada kekikiran. Mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Permintaan mereka pun akan sampai di sisi Tuhannya. Karena orang ni, karena apa yang dia minta, apa yang dia pohon daripada Allah, akan sampailah. Sampai kepada Allah dan akan dimakbulkan permintaannya itu. Sebab dia menjaga diri daripada kekikiran. Allah SWT menjelaskan bahawa kikir terhadap orang-orang mukmin dalam kebaikan, ini dia nak termasuk lagi. Kikir terhadap orang mukmin dalam kebaikan. Hanya nak buat kebaikan kepada sesama orang Islam, dia kedekut. Tak kira lah dia kedekut harta ke, dia kedekut tenaga ke, kedekut ilmu ke, kedekut. Dalam kebaikan, dia termasuk sifat orang-orang munafik. Ini Allah menjelaskan bahawa kikir terhadap orang mukmin dalam kebaikan ini termasuk sifat orang munafik. Pernyataan ini cukup menjadi bukti tercelanya kikir.
tercelanya sifat kikir ini. Ini nak menjelaskan ni dari segi Islam ni, kikir ni tersebut di dalam ayat ini, iaitu suratul Ahzab. Surah Ahzab panjang ni, sebab yang tulisannya sengit-sengit ni semua ayat Quran lah ni, iaitu surah Ahzab ayat 18 dan 19. Cuba kita tengok, cuba kita perhati ayat ini. Perhatikan ayat ini, iaitu suratul Ahzab. Kita pun dalam kelas sirah kita dah ada, kita dah buat dah sedikit lah tentang surah Ahzab ini. Ahzab ayat 18, 19. Okey, ayat 18, 19. Dia ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat. Kita lihat panjang ni. Ayat 18 dia ialah qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin. Sesungguhnya Allah mengetahui. Mu'awwiq ni makna apa? Penghalang-penghalang. Daripada aqa ya'uqu. Mu'awwiqin. Penghalang-penghalang daripada kamu. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Allah telah mengetahui penghalang-penghalang daripada kamu, yang mana penghalang-penghalang di antara kamu, wal qailina li ikhwanihim, dan Allah tahu orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya. Dia kata apa? Marilah kamu kembali kepada kami. Halumma ilaina. Halumma ilaina. Balik semulalah kepada kami. Jangan ikut. Jangan ikut orang Islam tu. Balik kepada kami. Ni orang ni lah. Orang munafik lah juga ni. Wala ya'tunal ba'sa illa qalilan. Dan mereka ini tidak datang berperang, tidak hadir berperang, tidak masuk perang kecuali sedikit sahaja. Kita tengok apa tafsiran ayat ke-18 ini. Allah memberitahu kepada Rasulnya kata-kata orang munafik. Ni kata-kata orang munafik lah ni. Mereka kata apa? Halumma ilaina tadi. Orang munafik ni berkata kepada penduduk Madinah dan menyuruhnya supaya memberi pengajaran kepada mereka. Menyuruhnya supaya memberi pengajaran kepada mereka. Itu Allah beritahu kepada Rasul akan kata-kata orang munafik kepada penduduk Madinah dan menyuruhnya supaya memberi pengajaran kepada mereka. Menyuruh Rasulullah supaya bagi pengajaran kepada mereka ini. Maka di sini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencuba mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan mengatakan bahawasanya, ini kata-kata mereka, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin, bahwasanya Allah mengetahui dengan sebenarnya siapakah orang-orang munafik itu, yaitu berpura-pura sebagai orang Islam. Jadi kita tahulah orang munafik ni berpura-pura sebagai seorang Islam. Dia semayang bersama-sama orang Islam. Dia masuk juga berperang bersama-sama orang Islam. Tetapi apabila sahabat tak nampak, orang lain tak nampak, dia keluar pelan-pelan, menyusup pelan-pelan keluar. Begitulah juga kalau dia di dalam majlis pun, dia nak dengar apa yang Rasulullah ajar tu. Nak dengar juga. Tapi saat lagi dia kenyit mata kepada kawan-kawan dia, mana ajak keluar. Keluar pelan-pelan. Tu, orang munafik tu. Kalau nak kira, kita ni tak tahulah. Kalau macam tu lah perasaan kita kan. Keluar lah, tak syok lah. Tak sedap lah. Tak ada gelak-gelak. Kelas ni tak ada gelak-gelak.
Syiar keluar. Tak faham. Itu dia sikap orang munafik. Jadi di sini dikatakan Allah mengetahui dengan sebenarnya siapakah orangnya yang munafik itu. Itu berpura-pura sebagai seorang Islam. Kerana ada menyertai orang-orang mukmin dalam peperangan. Mereka masuk serta dalam peperangan. Walhal ia sangat membenci agama Islam. Berada sangat benci agama Islam. Begitu pula Allah tahu akan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang munafik kepada penduduk Madinah. Iaitu kata mereka, marilah, halumma ilaina. Itu makna tadi tu. Marilah kembali kepada kami. Halumma ilaina. Balik semulalah kepada kami. Seperti keadaan hidup kita yang lama dulu. Itu kita duduk dulu dalam kesesatan, dalam syirik. Tak payahlah bersama-sama orang Islam ni. Nak kena masuk perang lah apalah. Tinggalkan saja Muhammad. Tinggalkan saja Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan dia sendirian. Jangan kami ikut dia berperang. Kerana kami khawatir kamu tewas dan binasa. Jadi dalam hubungan ini Qatadah, seorang ulama tafsir juga, telah berkata, adalah orang munafik itu telah mengatakan kepada sahabat-sahabat mereka kaum Ansar. Munafik berkata kepada sahabat-sahabat mereka kaum Ansar. Sebab di Madinah adalah kaum Ansar daripada penduduk Madinah. Tak lain, apa mereka kata, tak lain Muhammad dan sahabat-sahabatnya hanyalah tulang belaka. Oh, mana tu? Dia leceh lah, dia kata Muhammad dengan kawan-kawan dia tu tak ada isi. Tulang aja. Mana bilangan mereka adalah sedikit. Tulang belaka. Kalaulah merupakan daging, habislah dibaham oleh Abu Sufyan. Kan Abu Sufyan bin Harb. Masa tu Abu Sufyan tak masuk ke Islam kan? Dan sahabat-sahabatnya. Mereka sindir. Sindir apa tu? Dia kata tulang tu. Sindir segi bilangan. Bilangan orang Islam tu sedikit. Mudah dikalahkan. Oleh sebab itu, tinggalkanlah Muhammad. Dan dia akan binasa. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh orang munafik itu. Maka Allah menyebutkan dengan firman-Nya, wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Di akhir ayat itu. Wala ya'tunal ba's, mereka tidak datang berperang. Al-ba's di situ adalah makna perang. Dalam bahasa Arab al-harbu makna perang, al-ba's pun juga dengan makna perang. Dan mereka tidak datang berperang, hadir dalam peperangan kecuali sedikit sahaja. Yakni orang-orang munafik tu kalaulah ikut sama-sama berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam bilangan yang sedikit dan dalam tempoh yang singkat. Bilangan yang sedikit, tempoh yang singkat ke apa? Masuk pergi buat kalut. Lepas daripada pandangan sahabat, dia pun menyusup pelan-pelan keluar daripada. Itu maksud dia. Tempohnya pun singkat saja. Mereka cuma menunjukkan muka biar kelihatan dan nampak oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang benar-benar tulus untuk berperang. Tapi awas, bila terlengah dan terlalai sahaja, para sahabat itu akan memperhatikan mereka, maka orang-orang munafik itu masing-masing cabut lari dengan cara senyap-senyap dan sembunyi-sembunyi. Mereka semua pintar dan licin membuat tipu helang. Itu dia ayat ayat yang ke-18. Ke-19 lagi panjang. Tapi ini sebab nak dijelaskan tentang apa makna bakhil, apa makna kikir. Sebab disebut perkataan itu di dalam ayat ini. Asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Fa'iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut. Fa'iza zahabal khawfu salaqukum bi'alsinatin hidadin asyihatan alal khair. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu a'malahum. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira.
Apa makna asyihatan alaikum? Asyihah tu makna dia apa? Makna dia mereka ini bakhil terhadap kamu. Asyihatan alaikum. Mereka ni boleh menolong kamu. Apabila datang perasaan takut, maka apabila datang perasaan takut, faiza ja'al khaufu, engkau lihat mereka memandang kepada engkau, mata mereka terbeliak seperti orang yang pingsan laksana menghadapi mati. Takut sebab takut. Asyihatan alaikum. Faiza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut. Apabila datang perasaan takut, engkau lihat mereka memandang kepada engkau. Ra'aitahum, kamu lihat mereka memandang kepada engkau. Ra'aitahum yanzuruna, mata mereka itu melihat, terbeliak seperti orang yang pingsan. Yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Maknanya mata mereka terbeliak seperti orang pingsan. Yughsha alaih itu seperti orang pingsan. Laksana orang pingsan, laksana menghadapi mati. Yughsha alaihi minal maut. Okey, itu kalau masa dia takut. Fa iza zahabal khawf, ini orang sifat orang munafik ni. Tapi apabila rasa takut itu telah lenyap, fa iza zahaba, lenyap al khawf, perasaan takut dah lenyap, mereka mencela kamu, salaqukum. Salaqukum, mereka itu mencela kamu dengan bi'al sinatin hidadin, dengan lidah yang tajam. Dalam Quran pun ada kita kata bahasa-bahasa yang menunjukkan kepada balaghahnya. Takkan ada lidah tajam macam pisau kan? Ini dari segi kata-kata mereka itu sangat tajam. Salaqukum bi'al sinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Mereka lokek untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Selagi lagi satu disebut asyihah. Mereka lokek, mereka kedekut. Kedekut untuk mengerjakan perbuatan yang baik, 'alal khair. Jadi apa nilaian Allah terhadap mereka ini? Ulaika lam yu'minu. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Fa ulaika lam yu'minu, maka apabila dicap sebagai orang yang tidak beriman, fa ahbatallahu a'malahum, lalu dihapuskan oleh Allah amalan mereka, sia-sia saja amalan yang mereka lakukan. Fa ahbatallahu a'malahum. Perkataan ahbata ini banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Mana Allah akan menghapuskan amalan mereka. Apa dia jatuh benda? Oh, kejut ya? Oh, tak apa. Mereka lokek untuk mengerjakan perbuatan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Lam yu'minu, ulaika lam yu'minu. Mereka itu tidak beriman. Lalu dihapuskan. Fa'ahbatallahu a'malahum, amalan mereka. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Dan adalah yang demikian itu mudah. Yasira itu mudah bagi Allah melakukannya. Jadi itu panjangnya ayat tadi tu. Ayat di dalam suratul Ahzab 18-19. Dua ayat. Nak mensifatkan tentang sifat orang munafik yang ada sifat kikir kepada mereka. Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan, terdapat 4 takwil pula terhadap firman Allah. Mereka bakhil terhadapmu. Mereka bakhil terhadapmu itu asyihatan alaikum tu. Mereka bakhil terhadapmu, iaitu pertama ni, bakhil terhadap kebaikan. Bakhil terhadap kebaikan, tak mau buat kebaikan, tak mau tolong.
Ini pendapat Mujahid. Ini salah seorang juga ahli tafsir. Kita tempat Mujahid, Qatadah tadi ya. Kemudian kedua, tidak mahu ikut berperang bersamamu. Itu pun juga maknanya apa ni? Mereka bakhil terhadapmu itu. Asyahatan alaikum. Tadi kita tafsirkan kataan apa tadi? Yang dapat 4 juga tadi tu. Ini pula perkataan asyahatan alaikum. Yang kedua ialah tidak mahu ikut berperang. Tak mahu ikut berperang bersamamu. Ini pendapat Ibnu Kamil. Ibnu Kamil. Ketiga, bakhil terhadap harta. Ghanimah, harta rampasan perang. Bakhil terhadap harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Karena mereka bila masuk berperang, dapatlah harta rampasan perang ni. Tapi mereka bakhil. Ini pendapat As-Suddi. Suddi, sebenarnya SU. Keempat, bakhil berinfak. Berinfak di jalan Allah. Dan ini pendapat Qatadah. Jadi pendapat daripada ahli-ahli tafsir. Dia kata tidak berlawanan lah. Semuanya boleh dipakai. Al-Mawardi juga menjelaskan bahawa firmannya mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Memiliki 3 maksud pula. Bakhil membuat kebaikan. Ada 3 maksud pula. Pertama, bakhil terhadap pembahagian ghanimah. Bakhil terhadap pembahagian ghanimah. Bila dapat ghanimah ke, bakhil lah. Kerana mereka kedekut lah untuk share ke dengan orang lain yang tidak dapat kan. Pendapat Yahya bin Salam. Kedua, bakhil terhadap harta yang mereka infakkan di jalan Allah. Bakhil terhadap harta yang mereka infakkan di jalan Allah. Ini pendapat As-Suddi. Ketiga, bakhil terhadap kemenangan Nabi SAW. Bakhil terhadap kemenangan Nabi SAW. Apa maksud tu? Bakhil terhadap kemenangan Nabi. Mungkin Nabi menang di dalam peperangan. Dengan itulah maknanya ada yang mendapat ghanimah, ada yang mendapat apa-apalah yang mengenai rampasan perang tu. Jadi mereka bakhil dengan apa yang mereka dapat. Dengan kemenangan yang diterima oleh Nabi SAW. Okey, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran. Tengok surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Itulah. Wala yahsabanna kan? Dimulakan dengan wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabanna. Janganlah orang-orang yang wala yahsabanna. Pada hasiba yahsabu. Itu dia letakkan situ nun. Namanya nun tu nun taukid untuk menguatkan.
Maknanya janganlah orang alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil tu. Jangan sekali-kali mereka ini bakhil dengan harta yang dikurniakan Allah kepada mereka. Itu nun taukid tu nak menunjukkan tegahan di sini, tegahan yang sungguh-sungguh lah. Jangan orang-orang yang bakhil dengan harta yang dikurniakan Allah kepada mereka. Jangan sekali-kali mereka menyangka. Kalau terjemah harfiah di sini nu, yahsabana duduk tengah-tengah ayat nu, menyangka. Yahsabana, jangan sekali-sekali menyangka oleh orang yang bakhil. Itu kalau kita terjemah harfiah ya. Jangan sekali-kali menyangka oleh orang yang bakhil itu, orang yang bakhil dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka, bima atahullahu min fadli. Jangan mereka menyangka bahawa kebakhilan mereka itu baik. Huwa khairul lahum. Jangan mereka sangka huwa bakhil tu khairul lahum, baik bagi mereka. Bahkan ianya huwa tu bakhil lah. Bahkan bakhil itu, ianya itu kejahatan bagi mereka. Syarrul lahum, kejahatan bagi mereka. Tengok Allah bagi tahu ni. Allah bagi warning, Allah bagi warning. Wahai orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah kurniakan. Fadl, bima atahumullah min fadli. Allah kurniakan harta itu. Wahai orang-orang yang bakhil, Allah kurniakan harta itu kepada kamu. Jangan sekali-kali kamu bakhil. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahawa kamu bakhilkan dengan harta yang Allah bagi pada kamu tu suatu yang baik. Wa khairul lahum. Tapi malahan huwa syarrul lahum. Khair, syar. Kataan lawan. Khair, syar. Macam mana keburukannya? Sayutawwaquna bima bakhalu. Ingat ni. Takutnya. Sayutawwaquna. Nanti akan digantungkan di leher mereka. Sayutawwaquna. Nanti akan digantungkan di leher mereka. Perkataan tawwaqa tu di dalam Al-Quran mana-mana kita jumpa, mana suatu yang akan digantung di leher. Sayutawwaquna. Nanti akan digantungkan di leher mereka. Gantungkan apa? Digantungkan apa yang mereka bakhilkan. Apa? Bakhilkan dengan apa? Kan digantungkan. Bakhilkan dengan duit. Bawa lah besok ni. Tanggunglah. Duit yang ada tu, tanggung. Allah bagi tanggung. Bagi jadi macam kita tanggung sesuatu. Banyak-banyaklah. Banyak-banyaklah. Nanti akan digantungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti. Allah mempusakai, mana Allah tu bagi dia ada langit dan bumi. Allah tak heran. Dan Allah maha mengetahui akan apa-apa kamu kerjakan. Saya suka nak menjelaskan tentang ayat ini. Supaya menimbulkan rasa takut dalam hati. Allah, macam tu rupanya. Aku duk bakhil sangat ni. Di dunia dulu ni. Rupanya ini yang aku terima. Nanti kita akan huraikan ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Okey, huraian ayat yang terdahulu ada dijelaskan anjuran berjihad. Mana ayat sebelum ayat ni ada anjuran Allah SWT supaya kita berjihad, kita korbankan nyawa atau berperang pada jalan Allah. Dan setiap mujahid atau pejuangnya diberi upah dengan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah serta memasuki syurga. Maka pada ayat ini dianjurkan pula oleh Allah supaya seseorang itu suka berjihad dengan mengorbankan hartanya. Jadi kalau tadi mungkin berjihad
dari segi apa ni? Dari segi diri dia, tapi dalam ayat ini nak menyatakan tentang Allah menganjurkan supaya kita berjihad dengan mengorbankan harta, yang mana kesayangannya terhadap harta itu hampir setaraf dengan kesayangannya terhadap nyawa. Mana mengorbankan harta, mengorbankan nyawa hampir setara. Lalu diterangkan di sini ancaman-ancaman Allah kepada orang yang lokek atau bakhil terhadap hartanya. Begini pengertiannya tadi, ayat tadi ya. Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah dikurniakan dengan harta kekayaan, janganlah berlaku bakhil. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun. Bakhil, yabkhalun bima atahumullah min fadli. Karena Allah memperingatkan kepada orang-orang yang dikurniakan dengan harta kekayaan, jangan bakhil. Jangan berlaku bakhil. Maksudnya, manusia dituntut mengeluarkan zakat hartanya sebagai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Keengganan mereka mengeluarkan zakat, inilah yang dimaksudkan bakhil. Oh, jadi dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli ialah yang dimaksudkan di sini ialah keengganan mengeluarkan zakat. Nah, inilah yang dimaksudkan bakhil dalam ayat ini. Nah, tertiblah situ bakhil di sini, nak tak bagi zakat. Berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah, iaitu satu sikap yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Allah menggelarkan orang bakhil. Allah menggelarkan mereka bakhil sebab apa? Kerana mereka tidak mau mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Tidak mau membayar mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Dan tidak mahu mengorbankan harta kekayaannya pada ketika-ketika yang dihajati, ketika yang sangat-sangat dihajati oleh pihak yang tertentu. Misalnya, contoh dia bagi, untuk pertahanan tanah air dari ancaman musuh yang hendak menaklukinya. Ini tepat dengan apa ni? Kalau orang di Palestin lah. Kalau mereka sana apa nak ada dah habis. Rumah dibom apa semua. Hospital lah apa. Kedai-kedai lah apa semua kan ada apa dah. Tapi kalau ada yang ada lagi, maka inilah kewajipan mereka, iaitu mereka kena keluarkanlah zakat. Dan untuk tujuan mempertahankan tanah air dari ancaman musuh yang hendak menaklukinya, atau untuk menyelamatkan segolongan fakir miskin daripada mati kelaparan. Tepat-tepat ini berlaku di Palestin sana. Di dalam keadaan-keadaan yang seperti inilah mereka itu sangat dikehendaki mengorbankan harta kerana tujuannya untuk menyelamatkan nyawa yang terancam. Maka berjuang dengan mengorbankan harta itu serupa juga dengan berjuang mengorbankan nyawa, iaitu berjihad. Dan kebakhilan mereka kerana enggan mengeluarkan zakat harta, janganlah disangka dapat mendatangkan kebaikan atau keuntungan. Tidak sekali-kali. Tadilah Allah kata jangan sangka. La yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairun lahum, tapi bal huwa syarrul lahum. Tapi adalah membawa keburukan kepada mereka. Tidak sekali-kali Tuhan telah menafikan dengan firman-Nya, menafikan kebaikannya tidak ada. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan ianya itu kejahatan yang mereka, bahkan itu adalah kejahatan bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Ini kita nak dengar sangat ni. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti ini ancaman Allah. Nanti akan digantungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti. Akan digantungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan.
Duit juta-juta kan. Nak gantung kat leher. Mana boleh. Tenggelam. Heret pun tak larat dah kan. Duk tang tu ya, tak pergi mana dah. Akan digantungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Ingat ni ada 3 benda ini penting kita dengar ni. Yang ni Allah akan menjadikan harta yang dibakhilkannya itu suatu kalung, jadi kalung, atau belenggu yang terlilit di lehernya untuk dipikulnya sebagai seksa yang mesti diterimanya dengan tidak dapat sekali-kali untuk menolaknya. Tak boleh dah. Tak boleh nak tolak dah. Tak boleh nak tolak dah. Ini bahawa seksa ke atas orang yang bakhil itu pasti berlaku. Pasti berlaku. Tidak dapat disangkal lagi. Bakhil pada menunaikan kewajiban zakat utamanya. Ya. Okey, itu satu ya. Anak akan dijadikan kalung. Oh, cantiknya kalung. Tapi Allahu Akbar. Okey, itu ini Mujahid pula berkata. Ini ahli tafsir. Mujahid berkata. Maksud ayat tersebut ialah orang-orang yang bakhil itu akan dipaksa memikul jenis harta yang dibakhilkannya. Itu kita sebut kan? Oi, kalau tanah ke apa nak pikul macam mana? Ni duit nampak lah. Duit ringgit nampak. Ni kalau binatang ternak ke apa macam mana nak pikul itu? Jadi akan dipaksa memikul jenis harta yang dibakhilkannya pada hari kiamat. Kita kata di sini ya, Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Mungkin dia boleh bawa, tapi dalam keadaan yang sangat teruk lah. Allah boleh buat bagi dia, boleh heret dia punya harta tu. Allah boleh buat. Sebagai balasan. Jadi memikul harta yang dibakhilkannya. Bakhil. Pada hari kiamat nanti sebagai balasan mereka sehingga tidak berdaya memikulnya. Itu pendapat Mujahid. Setengah ulama berpendapat balasan memikul itu benar-benar berlaku yang mendatangkan penyeksaan kepada mereka, iaitu harta mereka dijadikan ular. Harta tu jadi ular yang membelit di leher mereka. Kalung juga. Jadi kalung juga. Tapi jadi ular. Jadi ular. Na'udzubillah. Al-Bukhari dan An-Nasai, ini sekitar tafsir pula, telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda, siapa dikurniakan Allah harta kepadanya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, dijadikannya harta itu seekor ular bernama, nama juga Syuja'ul Aqra. Kan? Mempunyai 2 titik hitam di atas mata. Ular ni. 2 titik hitam di atas mata dia, melingkari di leher dia pada hari kiamat. Ular itu memagut kedua-dua rahangnya. Pagut kedua rahang orang tu, kedua pipi dia, lalu berkata, akulah hartamu, akulah perbendaharaanmu, akulah hartamu ni. Allah jadikan aku ular. Akulah perbendaharaanmu. Kemudian dibacalah oleh Nabi ayat ini. Tadi baca ayat Nabi, ayat ni lah Nabi baca bila mentafsirkannya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya daripada ayat itu, akhirnya ayat itu berbunyi walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu mempusakai langit dan bumi. Yakni langit dan bumi itu hanya Allah jua yang punya. Maka segala harta yang ada di sana akan berpindah-pindah, tidak akan berkekalan dipegang oleh tangan seorang, bahkan berganti-ganti pemiliknya dari seorang waris kepada seorang waris yang lain. Akhirnya waris tersebut akan mati juga. Hanya Allah jualah yang berkekalan mewariskannya. Oleh sebab itu, apalah perlunya mereka bersikap bakhil, tidak mau membelanjakan hartanya pada jalan yang diredai Allah. Kesan yang kita dapati dari ayat ini iaitulah
setiap kurnia Allah yang dikurniakannya kepada kita, baik yang merupakan harta maupun merupakan pangkat atau kekuatan. Harta Allah kurniakan, pangkat dan atau kekuatan, tidaklah sayogianya ditahan. Jangan ditahan, kita gunakan. Kalau harta yang kena bagi zakat, kita bagi zakat. Kalau kita ada pangkat, gunakan pangkat itu untuk melakukan kebaikan untuk agama kita. Itulah juga kekuatan. Jadi tak sayugianya ditahan, dibekukan atau didiamkan begitu saja. Kerana lama kelamaan semuanya itu akan fana. Fana mana akan binasa semuanya. Dan akan fana pula orang-orang yang memilikinya. Orang yang memiliki harta itu pun, memiliki pangkat dan kuasa itu pun akan binasa juga. Maka hendaklah kita pergunakan pada tempat yang selayaknya. Wallah, akhir ayat, wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan, Allah amat mengetahui. Yakni tidak ada amalan kamu yang tersembunyi di sisi Allah, melainkan diketahuinya dan diberinya balasan mengikut kadar amalan tersebut, sesuai pula dengan apa yang diniatkannya. Kerana tiap-tiap amalan itu mengikut niat dan seorang itu memilikinya sekadar yang diniatkannya. Itulah dia akhir kepada ayat dalam menjelaskan tentang apa ni dari segi Islam, apa dia yang dikatakan bakhil itu. Bakhil mengikut pandangan Islam. Okey. Kedudukan bakhil dalam Islam. Okey, masa 10 minit lagi ya. Mungkin kita boleh bagi peluang kepada kawan-kawan. Kau nak bagi pandangan, kau nak bagi tanya apa saya macam tak apa ada ilmu. Walau kalau nak tanya pun saya bagilah kita kata ni pandangan ataupun nak tambah ke nak ni ke, bolehlah. Okey, jadi kita berhenti setakat muka surat 136 ya, 136 sampai kepada tu. Kalau siapa tak bagi zakat, zakat tu akan jadi ulang dan kita takut tu. Nama udah tadi sana. Nama udah tadi. Syuja'ul Aqra, tak ada nampak. Syuja'ul Aqra, shin, jin, alif, ain. Itu al-Aqra, alif, lam, alif, qaf, ra, ain. Syuja'ul Aqra. Ulah. Dalam kubur pun kan kita duk dengar cerita ada satu penguasa ke dulu, bila dia mati ada berlaku di negeri lain lah. Bila dikorek orang nampak ada ular hitam. Lepas tu tak jadi kembus balik, korek lagi satu jadi ular hitam juga. Lepas tu tak kambul, korek lagi sampai 30 kali. Sampai last kata nak buat macam mana tu? Masukkan je lah. Kambul je lah. Hanya tu. Takutnya kita tak tahulah ular apa tu. Ular untuk orang yang semayang tak betul ke? Tak semayang ke? Kita tak tahu. Ni. Okey. Datuk ada apa? Untuk kita ni, kita nak bagi ucapan kepada benda-benda sini kan. Boleh lah.
Tahulah apa-apa pun. Ada nak doa. Ha? Tak bangsa ni. Itu bangsa ni nak. Kemudian lah. Kemudian. Sebab saya ingat nak doa juga kepada benda-benda yang sakit ni kan. Dia mencari siapa. Dengan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Sikit lah. Nak bagi pantun dengan pantun. Ni orang pantun orang Melaka ni. Kapal dagang dari seberang. Kuatan dengan saya lagi. Dari surau Al-Um kami datang untuk bersama dengan bonda sini. Alhamdulillah. Benda cakap Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur, Alhamdulillah, lagi-lagi kita dapat bertemu dan bersama dengan beliau di dalam seorang beliau. Ini merupakan kasih saya kali yang ketiga kita bersama dengan beliau di sini. Dan syukur Alhamdulillah kali ini ramai dari kita yang datang. Di dalam 11-12 orang gitu ya. Dan bersama-sama dengan bonda di sini rasanya kita di kelas ini dalam 40 lebih. Rasanya paling ramai lah dari Alhamdulillah. Dan dapat topik ini bakhil, fikir, menggerunkan pula. Apa nama? Hakim tanya apa nama mula tu, saya tak ingat nama mula tu. Mula jadi kalung, hasil kita jadi kalung. Itu satu anugerah lah kita perbicaraan bagi saya, diri saya juga dan semua apa nama semua yang dengan kita. Alhamdulillah kita dapat manfaatkan. Dan kita juga ada bersama-sama kita sedar sebenarnya, kami semua ni sedar. Kita berapa, kita kan ada berapa. Kita pun merindui beberapa kita. Jadi sama-sama kita ni kita faham dia kita sama bonda supaya dapat dalam berapa minit ni kita bersama ya. Kalau ada nak cerita ya antara sahabat-sahabat ni ya, sama-sama kita ruangkan masa bersilaturahim dengan Islam. Jadi saya tak nak panjang lebar, kita dah beribadah, kita sama-sama nanti insya-Allah bulan ke depan kita akan berjumpa lagi ya. Dan saya harapkan ramai sama-sama kita di sini bersama-sama dengan bonda ya. InsyaAllah saya sudahi dengan berdoa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bagi apa? Kalau bisa tak ada. Dia bagi. Apa nak cakap? Baik kat sini. Ada nak cakap? Ju. Wah. Wakil. Okey, benda-benda, kawan-kawan semua. Syukur Alhamdulillah dah tamat dah kita punya ni. Dan saya di sini inginlah nak berdoa selain daripada doa biasa tu, nak doa lah untuk benda-benda yang sakit ya, benda Nora tu. Tidak selalu dia jaga je, tapi dia letih juga kan. Selalu dia sangat ni, dia menulis ke, dia catat apa yang kita ni, tapi dia sangat lemah. Ni benda-benda yang lain doakan.
Ya. Doa, benda kita nak doa untuk kita ni sakit ni, kita ni tak sihat. Ya. Ha? Buat je lah. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين اللهم يا الله اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. Kita nak doa menggunakan Asmaul Husna. Ya Muhyi, Ya Mumit. Apa makna tu? Ya Muhyi, Ya Mumit. Wahai Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Allahumma, Allahumma ya Muhyi wa ya Mumit. Allahumma ya Muhyi, Ya Mumit. Allahumma ya Muhyi, Ya Mumit. Wahai Zat Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Muhyi wa Mumit. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Allahumma ahyina minna أحينا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا الله yang Maha menghidupkan, Ya Allah yang Maha mematikan, Ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan yang berterusan bagi kami dalam segala kebajikan, dan jadikanlah pula kematian sebagai istirahat yang selesa bagi kami dari segala derita. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan yang berterusan bagi kami dalam segala kebajikan, dan jadikanlah pula kematian sebagai istirahat yang selesa bagi kami dari segala derita. Ya Allah, sesiapa pun dari kami yang Engkau anugerahkan hidup, maka hidupkan dia dalam Islam, dan sesiapa Engkau yang Engkau matikan dari kami, maka matikanlah dia dalam iman. Ya Allah, matikanlah kami sebagai orang yang berserah diri, dan hidupkanlah kami sebagai orang yang berserah diri, serta pertemukanlah kami dengan orang yang soleh tanpa mendapat seksa maupun cubaan yang berat. Doa untuk benda-benda yang sakit, ya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, birahmatika nastaghis ya Allah, nastaghisu bika ya Rahman, nastaghisu bika ya Rahim, an tu'ayyidana bita'yidika ya Allah, wa an tansurana binasrika ya Rahman, wa an tu'afina bi'afiyatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, wahai yang paling mengasihani dari segala yang mengasihani, dengan rahmat-Mu kami meminta pertolongan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, agar Engkau menguatkan kami dengan kekuatan
dari Engkau ya Allah, dan berikan pertolongan dengan pertolongan Engkau ya Rahman, dan berilah afiat kepada kami, berilah sehat wal afiat kepada kami dengan afiat Engkau wahai yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, dengan rahmat Engkau ya Allah wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma ya Allah, Allahumma anzil alaina dawa'an min dawa'ika وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع على هذه المريضات وعلى هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, anugerahilah ke atas kami, wahai Tuhan kami, penawar daripada penawar-Mu, dan kesembuhan daripada kesembuhan-Mu, juga keberkatan daripada keberkatan-Mu, juga rahmat daripada rahmat-Mu terhadap penderitaan-penderitaan yang dideritai oleh pesakit-pesakit kami, oleh ibu-ibu kami di Darul Insyirah semuanya, dan juga termasuk juga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah, ya Allah, sembuhkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Allahumma ighfir lana hubana wa khatayana wa hayyin lana min amrina rashada. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim, anta rabbul mutabbibin wa rabbut tayyibin. أنزل علينا ربنا دواء وشفاء ورحمة على هذه الأوجاع والأمراض فتبرأ برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ampunilah dosa, ya Allah, ampunilah dosa juga kesalahan kami, ya Allah, dan berilah petunjuk terhadap urusan kami. Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, ya Rahman, Tuhan kami, ya Rahim. Engkau adalah penguasa kepada para perawat dan penguasa kepada semua kesembuhan. Anugerahkanlah kepada kami kesembuhan dan penawar daripada sakit ini. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha pengampun, wahai Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.